Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Najia Nur binti Muhammad Hazri dan pasangan saya Nur Atika binti Suhaimi akan membentangkan sumbangan sejarah Islam terhadap pembangunan Malaysia dari segi pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu tunjang utama dalam membangunkan sebuah negara. Tanpa pendidikan, mungkin negara itu tak dapat maju ke hadapan. Islam sendiri menegaskan bahawa pendidikan amat penting dalam melahirkan umat Islam yang cemerlang terbilang. Perkembangan pendidikan Islam telah berkembang sejak zaman Rasulullah SAW berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Namun, perkembangan Islam yang paling ketara yang kita dapat lihat ialah pada zaman Abbasiyah, yang mana pada ketika itu sekolah, institusi, perpustakaan semua dibina. Oleh itu, fokus pembentangan kami hari ini ialah untuk melihat kesan daripada sejarah Islam terhadap pendidikan yang terdapat di Malaysia. Terusnya, kita akan pergi isi kita yang pertama, iaitu pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan panduan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kita dapat lihat dari segi penambahbaikan Al-Quran. Penambahbaikan Al-Quran berlaku sejak kewafatan Rasulullah SAW. Setelah itu, pengumpulan Al-Quran telah dilakukan dan penambahan kepada titik dan baris berlaku. Kesannya kepada pendidikan Malaysia hari ini ialah umat Islam dapat baca dengan mudah serta menghafalnya. Yang kedua, wujudnya buku-buku hadis. Buku-buku hadis ini diwujudkan. Buku-buku hadis. Yang kedua ialah wujudnya buku-buku hadis. Melalui kewujudan buku-buku hadis ini, yang kedua ialah wujudnya buku-buku hadis. Buku-buku hadis ini bertujuan untuk menafsirkan semula ayat Quran yang mendalam. Melalui wujudnya buku-buku hadis ini, memberi kesan kepada pendidikan Malaysia iaitu dengan Yang kedua, wujudnya buku-buku hadis. Hal ini bertujuan untuk sebagai tafsiran kepada ayat Al-Quran. Melalui buku-buku hadis ini, maka terbentuklah satu Yang kedua ialah wujudnya buku-buku hadis. Tujuannya ialah sebagai tafsiran kepada Al-Quran. Melalui buku-buku hadis ini, umat Islam dapat berbincang tentang hukum hakam yang terdapat dalam Al-Quran. Hal ini memberi kesan terhadap pendidikan di Malaysia yang mana wujudnya kelas Al-Quran dan As-Sunnah di sekolah, di masjid dan di tempat-tempat umum. Yang kedua ialah wujudnya buku-buku hadis. Tujuannya ialah sebagai tafsiran kepada Al-Quran. Melalui buku-buku hadis ini, umat Islam dapat berbincang tentang hukum hakam yang terdapat dalam Al-Quran. Hal ini memberi kesan terhadap pendidikan di Malaysia yang mana wujudnya kelas Al-Quran dan As-Sunnah di sekolah, di masjid dan di tempat-tempat umum. Isi yang kedua ialah perpustakaan sebagai tempat gendung ilmu. Perpustakaan mula dibina semasa pemerintahan zaman Abbasiyah, yang mana setiap bandaraya utama mempunyai sebuah perpustakaan yang sangat besar. Hampir 70,000 perpustakaan yang telah dibina pada ketika itu. Hal ini kita dapat lihat dengan wujudnya Baitul Hikmah di Baghdad. Tujuan utama pustakaan ini dibina ialah untuk menyimpan buku-buku hasil karya tokoh-tokoh terkenal supaya ilmu yang disampaikan tidak hilang dan dapat digunakan untuk generasi akan datang. Contohnya kita boleh lihat di Cordoba yang mana terdapat 400 buah buku yang telah disimpan di perpustakaan tersebut. Kesan sumbangan sejarah Islam dalam pendidikan Malaysia ialah pembinaan perpustakaan di Malaysia. Pembinaan perpustakaan ini memiliki peran sangat besar
terhadap masyarakat Malaysia yang mana dapat menjadi salah satu tempat rujukan kepada masyarakat. Bukan itu sahaja. Melalui perpustakaan ini, amalan membaca dapat diterapkan kepada masyarakat Malaysia. Contohnya kita boleh lihat di Perpustakaan Negara di Kuala Lumpur. Di Perpustakaan Negara terdapat pelbagai jenis buku yang disimpan di sana. Hal ini memudahkan masyarakat Malaysia untuk mencari bahan dan merujuk buku-buku tersebut. Oleh itu, kesan daripada sumbangan sejarah Islam sendiri ialah dapat melahirkan masyarakat Malaysia yang berilmu pengetahuan tinggi dalam sesuatu perkara. Saya nak artikan Majlis Suhaimi akan menyambung pembentangan kawan saya tadi. Itu yang isi yang ketiga, iaitu kesan sejarah Islam terhadap pendidikan kedokteran atau drainage kita boleh panggil sebagai perubatan. Okay, sebelum tu kita lihat dulu pendidikan perubatan dalam sejarah Islam yang pernah berlaku. Okay, Bani Abbasiyah, semasa zaman Bani Abbasiyah, Harun al-Rashid memanfaatkan kekayaan untuk membangun rumah sakit untuk keperluan sosial, untuk mendirikan lembaga kedokteran, farmasi, ilmu astronomi, matematik dan kritik sastra. Maksudnya sastra lah. Kita tengok kat sini masa Bani Abbasiyah sendiri, individu atau pembesar Harun al-Rashid ni telah memanfaatkan kekayaan dia untuk bidang kedokteran. Maksudnya daripada maksudnya masa Bani Abbasiyah ni adalah zaman yang pendidikan kedokteran yang berkembang. Kerana zaman Rasulullah sendiri telah ada pendidikan kedokteran ni, ilmu perubatan ni. Ada satu hari tu Rasulullah SAW menyuruh seorang doktor, seorang ilmuwan tentang perubatan ni untuk mengubati sahabat dia. Maksudnya zaman Rasulullah sendiri dah ada pendidikan kedokteran ni, tapi masa zaman Bani Abbasiyah ni pendidikan perubatan ni telah ditekankan dan banyak rumah-rumah sakit dibina. Masa zaman Bani Abbasiyah ni juga terdapat lembaga pendidikan kedokteran itu sendiri. Selanjutnya kita lihat kesan atau sumbangan sejarah Islam ni kepada pendidikan kedokteran di Malaysia, atau kita lebih kenali dengan medic atau bidang perubatan. Okay, yang pertama, kita ada 5 kesan yang dapat kita lihat, dapat kita perhatikan. Itu yang pertama, pendidikan kedokteran adalah cabang ilmu yang telah lama wujud di Malaysia. Okey, kita tahu bidang perubatan ni tidak asing lah. Tidak akan salah satu kesan daripada sejarah Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW dulu di Malaysia, menyebabkan bidang kedokteran ni ada di Malaysia. Okey, seterusnya yang kedua, kesan ni juga pendidikan kedokteran atau medik telah menjadi salah satu bidang yang dipandang tinggi dan mulia oleh segenap masyarakat Malaysia. Kita tahu kita tengok siapa yang selalu ambil bidang perubatan, siapa yang akan macam berminat. Kita tahu yang berminat sangat ramai, dan siapa yang akan memasuki bidang perubatan ni adalah bukan calang-calang. Orang-orang yang masuk ke bidang perubatan ni adalah antara yang cream of the cream, antara yang cemerlang akademik dan curriculum. Maksudnya bidang kedokteran ni memang dipandang tinggi lah oleh masyarakat di Malaysia, menyebabkan bidang ni memang digalakkan oleh ibu bapa untuk anak-anak mereka ambil. Sebab apa? Memang bidang perubatan ni memang digalakkan, memang banyak faktor yang menyebabkan dia dipandang mulia. Kenapa? Tahu bidang kedokteran ni kita memerlukan ilmu yang banyak dan kita bukan skill. Memang pendidikan kedokteran amat dipandang mulia dan tinggi oleh segenap masyarakat Malaysia. Okey, ya. Kesan yang ketiga, kita dapat lihat banyak institusi yang menawarkan beasiswa bagi mereka yang meminati bidang kedokteran. Sehingga kini banyak institusi atau NGO yang membuka ruang kepada rakyat Malaysia untuk mengikuti kursus atau bidang kedokteran ini, untuk mereka menyambung pelajaran, contohnya bidang ke peringkat degree, peringkat master, peringkat dan banyak lagi. Antara beasiswa yang kita tahu ialah MARA, JPA. Mereka ni menawarkan beasiswa, ada beasiswa yang amat direbut-rebut lah oleh pelajar-pelajar di Malaysia.
Okey, yang keempat ni, dia kata sehingga kini terdapat 29 buah IPT di seluruh negara yang diiktiraf oleh Lembaga Perubatan Malaysia MMC untuk pengajian perubatan. Maksudnya bidang perubatan dekat Malaysia ni memang dah diiktiraf, memang qualified lah untuk kita ambil dan belajar bidang perubatan ni. Pesan daripada sejarah Islam tu sendiri menyebabkan banyak IPT yang menawarkan bidang pengajian perubatan. Antara yang popular di Malaysia adalah Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti bukan setakat universiti awam sahaja, universiti swasta juga banyak menawarkan bidang perubatan ni. Kerana apa? Kerana mereka tahu pekerjaan dalam bidang perubatan ni amat diperlukan. Lagi-lagi kalau ada perkara yang tidak ingin berlaku, maka tenaga-tenaga para perubatan ni, para yang mengambil bidang perubatan ni amat diperlukan. Okay, yang kelima, itu yang terakhir, malah berbagai kajian giat dijalankan bagi meningkatkan lagi kualiti pendidikan kedoktoran perubatan di Malaysia sesuai dengan peredaran zaman. Okay, kita ambil contoh teknologi dan perubatan. Okay, kita renung balik ke sejarah Islam. Okay, dulu kita tahu sebelum kedatangan Islam, perubatan dekat negara timur negara timur menggunakan seperti perkara yang tahyul lah, syirik contoh, mereka menggunakan bunuh, tabik dan sebagainya. Tapi selepas kedatangan Islam, mereka lebih faham berkenaan ilmu pendidikan dan tidak lagi menggunakan ilmu yang mereka gunakan sebelum kedatangan Islam. Okay, kita tengok semasa zaman Rasulullah, bidang kedoktoran ni ada tapi dia kurang ditekankan. Maka ikut peredaran zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, zaman Abbasiyah ni kita tengok ada perubahan yang amat ketara. Maksudnya kita dapat lihatlah kesan kepada Malaysia sendiri, iaitu kita meningkatkan lagi kualiti pendidikan seperti yang dibuat daripada zaman sejarah Islam tu. Kita meningkatkan lagi pendidikan kedoktoran di Malaysia. Kenapa saya ambil contoh teknologi? Kerana memang teknologi ni memang ditekan. Teknologi ni dalam perubatan sangat popular, sangat diperlukan. Contohnya dalam pembedahan. Okay, pembedahan kita nak meminimumkan kelaran. Maksudnya kita nak meminimumkan bahagian tubuh badan manusia yang dibuka lah. So contohnya dulu kalau kita nak operate apa-apa kena buka kulit. Okay, sekarang dah ada teknologi, kita tebuk je. Maksudnya macam ACL saya pernah kena dulu, sekarang dia tebuk je maka dia punya kesan kepada macam luka tu sedikit, sangat mempengaruhi lah kepada pasien-pasien dalam perubatan. Okay. Yang keempat, kita pergi pula kesan kepada pendidikan sekolah di Malaysia. Okey, kita pergi dulu pendidikan sekolah di era Bani Abbasiyah. Di zaman kegemaran Al-Ma'mun, beliau telah bangunkan beberapa sekolah. Maksudnya pada zaman Abbasiyah, pada zaman Rasulullah sendiri dah ada dan digiatkan lagi pada zaman Abbasiyah dalam suatu bidang pula. Okey, kesan yang pertama atau sumbangan sejarah Islam pada pendidikan sekolah Malaysia ialah hingga kini telah terbina 7,772 buah sekolah rendah dan 2,435 buah sekolah menengah di Malaysia sahaja. Maksudnya kita telah mengembangkan lagi pembinaan sekolah yang telah dibawa pada zaman sejarah Islam dan di Malaysia. Okey, yang kedua telah wujud peringkat pengajian yang sistematik dan ilmu yang dipelajari adalah kesan daripada penemuan tokoh-tokoh ilmuwan terdahulu. Maksudnya peringkat pengajian. Maksudnya kalau dulu masa zaman banyak bahasa di sendiri, ada peringkat sekolah rendah, peringkat menengah, peringkat tinggi, peringkat universiti dan sebagainya. Dekat Malaysia pun ada. Maksudnya dia memberi kesan berimpak yang sama, iaitu kita telah mengambil ilham daripada zaman Bani Abbasiyah itu sendiri dan membina sekolah yang mempunyai peringkat yang pengajian yang sistematik. Kita kat Malaysia kita ada sekolah rendah, sekolah menengah, lepas tu kita akan pergi universiti, ikut bidang yang kita minati, sama ada diploma
pengajaran di Malaysia ni sangat sistematik dan kita hanya pilih hala tuju yang kita nak. Ada yang mengambil masa berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Kita ikut kita punya bidang. Yang ketiga, kurikulum sekolah berperanan membina individu seimbang, jasmani, emosi, rohani, intelek dan emosi. Kita tahu masa zaman Rasulullah, dia hanya menekankan pengajaran Al-Quran sahaja dan dia kurang dia punya kajian-kajian mengenai ilmu yang lain dia kurang tekankan. Maka di sini saya highlightkan pendidikan zaman Bani Abbasiyah kerana dia seimbang antara ilmu Al-Quran dan Sunnah dan ilmu-ilmu lain seperti ilmu yang diambil daripada negara-negara lain, ilmu astronomi, matematik semua tu. Dia seimbang. Maka daripada perkembangan pada sekolah zaman Rasulullah hingga ke Bani Abbasiyah ni, kita ambil dan rangkumkan bahawa sekolah di Malaysia berperanan untuk membina ilmu yang seimbang, bukan sahaja di dunia malah di akhirat. Yang keempat, kurikulum peringkat rendah merangkumi ilmu bahasa, matematik, sains dan sebagainya. Kerana di sekolah Malaysia ni, dia peringkat rendah, sekolah rendah, dia merangkumi perkara-perkara yang diperlukan sebagai asas untuk dia menjadi asas berkembang sebagai manusia lah. Maksudnya dia kena ada bahasa, dia kena komunikasi, so dia kena ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Yang kedua, matematik. Macam mana contohnya kita nak berjual beli, maksudnya ilmu matematik ni perlulah untuk seorang individu di Malaysia dan seluruh dunia sebenarnya. Sains sangat perlukan juga sebab kita kena fikir logik dalam setiap tindakan kita dalam kehidupan ni. Agama ni adalah untuk kita punya kerohanian lah. Maksudnya sekolah rendah ni, ilmu yang dipelajari adalah asas. Kita bagi pada kesan kepada kurikulum menengah. Dia telah merangkumi ilmu yang sama seperti sekolah rendah, namun lebih mendalam dan mencabar, disesuaikan dengan tahap kecerdasan murid tu. Maksudnya di sini mereka masih belajar benda yang sama, tapi ada tambah-tambah dia. Tapi setiap ilmu yang dia belajar, dia mendalami dengan lebih detail. Lebih detail. Lebih mencabarlah untuk peringkat umum mereka disesuaikan supaya lebih mencabar dan mencabar minda mereka untuk tidak menjadi seperti orang yang ditakut yang sama. Sentiasa inginkan perubahan pada diri dia untuk lebih baik. Yang keenam, pesan dia adalah kurikulum pendidikan sekolah sentiasa bertambah baik dari masa ke semasa mengikut peredaran zaman. Kita dapat tengok ni dalam fasa pendidikan Malaysia sendiri. Fasa pendidikan kebangsaan, kita nak membina individu, kita akan membina individu yang seimbang dengan ada perubahan dalam kurikulum pendidikan yang berterusan. Perubahan pendidikan, kurikulum pendidikan yang berterusan. Maksudnya kita telah ambil contoh daripada zaman Bani Abbasiyah tu sendiri. Maksudnya masa zaman Rasulullah, dia hanya menekankan sumber Al-Quran, Sunnah dan itu je. Tapi masa zaman selepas Rasulullah, zaman Bani Abbasiyah sendiri, dia telah meningkatkan lagi bidang-bidang ilmu. Maksudnya sumber-sumber ilmu tu sama lah dengan pendidikan sekolah. Kurikulum pendidikan sekolah di Malaysia sentiasa ditambah baik dari semasa ke semasa. Kita masuk pada kesimpulan pembentangan kami pada hari ini. Sejarah Islam banyak memberi kesan kepada perkembangan pendidikan di Malaysia, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Maksudnya secara tak langsung lebih banyak sebenarnya, sebab kita lihat banyak perkembangan pendidikan di Malaysia ni adalah sama seperti apa yang berlaku di zaman sejarah Islam juga. Yang kedua, kesimpulan dia, kesan daripada sejarah Islam ini telah membawa kepada perkembangan pendidikan yang amat baik kepada Malaysia sehingga kini. Kita tengok pendidikan di Malaysia adalah salah sebuah sistem pendidikan yang terbaik di Asia, dan kiat diperkembangkan lagi untuk menjadi antara yang baik dan standing pendidikan di peringkat global. Contohnya kita dah
masuk pisah teams yang menyebabkan kita yang menunjukkan kita melibatkan diri untuk meningkatkan diri untuk setanding dengan peringkat global. Yang ketiga, kita mestilah sentiasa menghargai kesan sejarah Islam ini kerana tanpa pendidikan semasa zaman sejarah Islam berkemungkinan pendidikan di Malaysia tidak semantap sekarang. Kenapa saya berkata sedemikian adalah kerana perkembangan perkembangan pendidikan di Malaysia ni sangat terkesan dengan perkembangan pendidikan semasa sejarah Islam. Maksudnya tanpa para ilmuwan yang ada semasa zaman sejarah Islam ni, berkemungkinan kita dekat Malaysia ni tak mampu nak mempunyai pendidikan seperti sekarang. Sebab kita belajar daripada sejarah silam menyebabkan kita lebih mantap pada hari ini. Yang keempat, kesimpulan dia, semua rasanya amat turut memandu perkembangan pendidikan Malaysia yang bermatlamat melahirkan individu seimbang dunia dan akhiratnya. Paling penting, dan kesimpulan yang ini paling penting, iaitu melahirkan individu seimbang dunia dan akhirat, di mana pada sejarah Islam tu, dalam sejarah Islam dia sangat menekankan pada zaman banyak Abbasiyah terutamanya, dia sangat menekankan ilmu Al-Quran, Sunnah dan ilmu lain seperti astronomi, matematik dan sebagainya. Okay, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ini rujukan yang kami